Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, kita mulakan kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, apa khabar ini? Sihat semua? Alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah. Uh, Hari ni lepas kelas ni kira balik rumah lah terus Ya, Uh, So dah kemas barang lah? Ya, belum. Belum. Tetapi saya ingatkan yang ada gejala dan hampir-hampir bergejala tu sila berhati-hati kalau balik rumah, kalau boleh asingkan daripada family lah. Saya tahu kamu excited nak balik. Lepas tu ada juga yang rasa macam seram-seram sejuk kat badan, macam batuk, macam sesama kan. Boleh tapi hati-hatilah kita risau daripada KKTM ni bawa pula ke rumah pula yang kitanya. Nauzubillah lah, jangan jadi macam tu So saya harap kalau kamu balik pakai mask apa semua kalau boleh asingkan diri daripada family lah. Dalam kereta tu pandai-pandai lah buka tingkap ke apa ke kan. Sebab kamu pun kena mengasingkan diri juga sebab boleh dikatakan KKTM dah jadi kawasan wabak. Cuma dia tak buat PKPD je. So saya harap kamu jaga SOP, boleh bercuti dan sentiasa sihat sejahtera lah. Okey? Baik. Untuk kali ni kita akan sambung lagi unit 1 iaitu unscheduled. Daripada kita tengok itu schedule maintenance, kita akan pergi kepada unscheduled maintenance. Ada yang berkongsi ke? Ada yang berkongsi platform ke untuk masuk kelas ni? Sila angkat tangan. Sebab ada 16 orang ni, tak cukup, macam tak cukup orang kan. Okey, so saya share dulu share screen saya. Okey, nampak skrin yang saya share? Baik. Okey, kita recap sebelum ni kita dah tengok pasal schedule maintenance, kita dah tengok pasal user maintenance, ada berapa jenis? 4 jenis user maintenance, ada 3 jenis user maintenance, schedule maintenance, testing and commissioning, responsibilities generally dan 14 annexes dalam 20 MS 2058 dan juga 31 clauses dalam MS 2058. Baik, kita akan seterusnya kita akan seterusnya sambung lagi iaitu unscheduled maintenance. Okey, unscheduled maintenance. Kita dah belajar schedule maintenance iaitu penyelenggaraan berjadual. Sekejap saya rekod dulu. Kalau rekod ni boleh kamu rujuk-rujuk. Sekejap Baik. Kita tengok unscheduled maintenance. Scheduled maintenance ini adalah penyelenggaraan tidak berjadual. Maknanya dia boleh penyelenggaraan ni kena kita lakukan tanpa mengikut waktu. Unscheduled, kalau sesuatu benda nak rosak, kadang-kadang kita tak boleh nak jangka. Nak rosak, benda nak rosak kan. Tak boleh nak jangka kan.
So kita ada 3 jenis unscheduled maintenance. Yang pertama iaitu breakdown maintenance. Yang pertama breakdown maintenance. Yang kedua corrective maintenance. Yang ketiga emergency maintenance. So breakdown, corrective dengan emergency. Okay. Kita pergi ke breakdown maintenance dulu. Okay, breakdown maintenance. Apa itu breakdown maintenance? Ini breakdown maintenance paling banyak lah dekat hospital. Dekat hospital ke, dekat mana-mana tempat ke, breakdown maintenance paling banyak. Iaitu the defect in the operation or the usage of medical device is detected by user who takes the active medical device out of the service. So macam ni. Untuk breakdown maintenance, kerosakan. Kerosakan itu dijumpai oleh user. Maknanya dijumpai oleh siapa? MA, doktor, nurses. Semasa tengah letak kat patient. Semasa sedang digunakan pada patient. Ataupun sebelum digunakan pada patient, dia check, rosak. Ada masalah. So, ada kerosakan ini kita panggil dia breakdown maintenance. Okay. Yang nombor 2 adalah corrective maintenance. Corrective maintenance pula adalah the defect detected by user or biomedical or staff of biomedical engineering services during operation or schedule maintenance. Okay. Yang ini pula user jumpa semasa kita sedang buat penyelenggaraan berjadual. Ataupun di luar daripada patient punya time. Dia tak letak kat patient lagi. Dia check tengok pagi-pagi kan. Sebelum pagi-pagi tu memang dia ada inspection, dia tengok okey rosak. Okey, dia buat aduan. Itu kita panggil corrective maintenance. Ataupun staff biomedical ini kita pergi rounding. Kita pergi jalan satu ward ke satu ward. Tengok ada jumpa benda yang rosak, kita buat aduan. Itu kita panggil sebagai corrective maintenance. Ataupun masa kita buat PPM, masa kita buat plan preventive maintenance, masa kita buat routine inspection, masa kita buat calibration, kita jumpa peralatan yang rosak ataupun ada fungsi-fungsi yang tak dapat dijalankan. So, kita buat aduan, yang itu kita panggil sebagai corrective maintenance. Okay. So, beza breakdown maintenance dengan corrective maintenance. Breakdown maintenance pada user, semasa nak ataupun sedang dipakai pada patient. So, masa rosak tu dia yang alihkan daripada patient tu supaya tidak digunakan lah. Okay. So, corrective maintenance lebih kepada user jumpa di luar waktu gunakan pada patient, dan staff biomedical semasa dia buat schedule maintenance ataupun dia buat rounding. Dia buat rounding kan, maknanya jalan keliling dan jumpa kerosakan. Okay, itu beza je breakdown maintenance dengan corrective maintenance. Ada pertanyaan? Baik. Ni korang kena bayangkan korang kerja kat hospital lah ni. Sekarang ni korang kena bayangkan korang kerja kat hospital, tengah pikul tool bag. Tengah pikul tool bag. Maknanya apa? Tool bag ni barang yang ada dekat dalam bag ni semuanya peralatan tangan, macam screwdriver apa semua, ada digital multimeter, ada apa semualah. Spare part apa semua kat bag kamu. Kamu pergi rounding satu hospital, tengok apa benda yang rosak. Tapi kita tak tengok lah lampu rosak ke apa rosak. Kita akan tengok medical equipment saja yang mana ada yang rosak, ada yang tak berfungsi dengan baik. Baik. So, breakdown maintenance, corrective maintenance. Okay, emergency maintenance pula, in the event that an emergency maintenance cannot be successfully done to the active medical device within the required time, the user shall inform such that alternative measures can be taken by the user to minimize clinical service disruption. Okay, emergency maintenance ini adalah berlaku kepada peralatan-peralatan yang kritikal. Yang buat aduan user pun boleh. Siapa ya? Selalunya user user akan buat aduan di mana waktu itu peralatan tu sedang digunakan pada patient dan hanya ada satu ataupun dua peralatan tu saja yang berfungsi.
Ini nak kena maintenance emergency. Ni kena emergency, kena datang cepat-cepat. Kena datang cepat-cepat, kena buat maintenance secepat mungkin. Sebab dia dah kira emergency. Contohnya, okey, ni berlakulah dekat Hospital Muar, hospital Muar lah. Masalah dia adalah CT scan, CT scan down. CT scan rosak. Tak boleh shoot. So, emergency disebabkan apa? Disebabkan ramai patient ada dekat hospital tu nak menggunakan CT scan. Tapi CT scan out. Ada satu je CT scan dekat hospital tu. Apa kita kena buat? Okay, saya nak tanya pendapat kamu. Apa yang kamu boleh buat? Ada sesiapa nak menjawab? Dahlah satu je peralatan tu. Ada sesiapa nak bagi pendapat? Okey. Hanan, betul. Kena betulkan juga. Kena betulkan juga. Tetapi kalau tak boleh betulkan juga, apa boleh kita buat? Okey, itu kira kita betulkan jugalah. Okey, tak apa. Hanan dah mencuba. Yang lain ada nak bagi pendapat ke? Or maybe pinjam dari hospital berdekatan. Okey. Ini idea yang bagus. Di mana kita pinjam daripada hospital berkenaan. Tetapi kebanyakan CT scan memang dia tak boleh pinjam. Dia tak boleh dibawa ke hospital. Kita kena apa? Kita kena bawa patient daripada hospital tu ke tempat yang ada CT scan. Ada pun hospital yang ada CT scan. Itu cara dia. Salah satu cara dia. Okey, cara yang Hanan cakap ni betul. Kita akan buat sebaik mungkin supaya mesin tu boleh up. Tetapi dalam masa yang sama, patient sedang menunggu. So the best way is hantar patient ini yang kritikal pergi ke hospital lain untuk buat CT scan. Okay, dalam kes Hospital Muar, kat mana ada CT scan? Yang ada CT scan kadang-kadang dekat hospital swasta. So bayaran tu akan dibuat kemudian. Kita akan gunakan fasiliti hospital swasta untuk buat CT scan dan dapatkan result. So siapa yang bayar? Adalah syarikat-syarikat yang kena bayar lah. Sebab dia tak buat maintenance dengan betul. So dia kena bayar. Itu cerita panjang. Tak apa. Yang penting kita selesaikan patient ni dulu. Patient yang dah beratur ni. Sementara kita baik pulih dengan cepat supaya settle. Baik pulih. Kita akan hantar patient yang sedia ada, yang kritikal ke hospital lain. Kita kena hantar ke Melaka lah. Selalunya hospital swasta di Melaka. Untuk buat CT scan. Baik. Faham untuk tiga-tiga ni? Schedule maintenance. Ada pertanyaan? Baik. Seterusnya kita akan pergi pada mechanism to avoid failure or breakdown during use. Okey. Kamu kena faham ini mechanism to avoid failure or breakdown during use ni adalah peranan kita, iaitu peranan biomedical engineering services ataupun peranan kamu sendiri sebagai biomedical technical personnel. Peranan kita, bukannya peranan user ini peranan kita sebagai biomedical engineering services untuk avoid failure dan breakdown. So peranan diorang, saya cerita peranan diorang, contohnya diorang kena belajar menggunakan peralatan tu dengan betul. Belajar pasal safety dia, belajar pasal cara penggunaan, belajar adab-adab penggunaan. Dia takkan dia tolak, dia hanggul kan, dia langgar je kat pintu apa semua kan untuk peralatan-peralatan tu semua. Dia kena belajar yang tu juga. Itu tanggungjawab dia. Lagi tanggungjawab kita pula nak mengelakkan daripada breakdown. Okey. Satu, kita kena review health alert, active medical device failures, incident report, users errors, component failures and carry out corrective action.
Nombor satu ini adalah cara-cara kita melihat data yang kita dapat setiap hari. Yang benda ni rosak, yang ni rosak, yang ni rosak, yang ni rosak apa, yang ni rosak apa, yang ni rosak apa. Yang ni apa dia punya spare part yang kita selalu ganti. So kita kena sentiasa alert. Contohnya lah kalau macam X-ray tu yang selalu rosak apa bulb tu. Bulb targeting bulb untuk X-ray bulb tu untuk X-ray X-ray tube tu tembak kita ada targeting, ada target bulb tu. Target bulb tu selalu terbakar. Okey, kalau selalu terbakar, kita kena adalah stok. Kita kenalah ada stok bulb. Kena ada alat ganti tu sedia ada dekat dalam hospital. Ada dah dalam 3-4 biji kan. So kita kena adakan benda tu sebab kita tahu yang dia selalu rosak. So nak mengelakkan daripada kerosakan tu lebih lama, menunggu spare part apa semua. So kita dah ada stok dekat maintenance supaya kalau rosak je kita terus tukar. So kita boleh kurangkan breakdown. Kita boleh kurangkan apa? Kita boleh kurangkan downtime. Tadi sebelum kita cerita pasal uptime dengan downtime kan, kita boleh kurangkan downtime. Okay, ni data-data yang kamu kena baca dan kamu kena alert untuk pastikan bahawa boleh kurangkan failure dan juga breakdown. Okay, next kita advising user on proper handling. Kita kena educate user. Kita kena educate doctors, kita kena educate nurse, kita kena educate kita educate MA, sesiapa saja yang dekat hospital yang menggunakan peralatan medical ni, kita kena educate macam mana cara guna dengan betul. Macam mana caranya menggunakan sesuatu perubatan dengan betul. Kadang-kadang dia orang belajar macam betul tapi sebenarnya salah. Contohnya apa? Contohnya pulse oximeter kita pasang dekat jari mana? Sepatutnya pulse oximeter kita pasang kat jari telunjuk. Ataupun jari yang lain daripada jari ibu jari. Cuba kamu tengok ibu jari kamu. Bengkok ke tegak? Yang belah belakang. Bengkok ke tegak? Siapa punya bengkok? Angkat tangan. Cuba tengok ibu jari kamu. Siapa punya yang bengkok? Angkat tangan. Oh, semua ibu jari kamu tegak Okey, Hanan. Mifzal, okey. Ada yang lain? Cuba kamu tengok ibu jari kamu tu kalau kamu buat macam like tu, tanda like tu, dia bengkok ke dia tegak? Kat belakang tu. Bengkok. Bengkok kan? Okey. Bengkok. Itulah masalah dia sebenarnya. Kalau kamu pergi dekat hospital, kebanyakan pulse oximeter dipasang dekat ibu jari. Masalah dia spring yang kita gunakan untuk gigit untuk lekapkan dia kepada jari itu akan cepat rosak kalau kita letak dekat ibu jari. Dia akan longgar, lalas kamu tak boleh gigit dah. So kerosakan itu sebenarnya kerosakan yang mekanikal yang sepatutnya kita boleh elakkan kalau kita gunakan kalau kita gunakan jari telunjuk ataupun jari tengah ataupun jari lain lah, tak ada masalah. So kita kena advise ke user jangan guna ni. Nanti kalau rosak, korang lambat dapat spare part, korang marah pula. Korang tahu pula marah kan? Tahu pula tak ada. Mana aku punya spare part tak sampai-sampai? Habis aku dah ajar dulu macam mana guna pulse oximeter, guna jari telunjuk. Kau tengok, kau pakai jari apa kau pakai? Jari, ibu jari. Kau tak nak dengar cakap aku malas dengar cakap kau. Macam itulah kan. Tak adalah, kadang-kadang user ni dia dengar cakap kita, dia tahu yang sebenarnya apa yang dia buat tu salah. Tapi kalau kita ajar dia, kita cakap elok-elok, dia akan ikut. Dia juga yang senang sebab spare part nanti
diorang tak perlulah ada disruption of service. Baik. So, dan seterusnya provide training to BTP end user to reduce hazard and avoid potential risk and accident. Ni kita kena ajar juga, bukan setakat user. Kita kena ajar juga kat rakan-rakan sekerja kita. Bukan semua rakan sekerja kita tahu apa keselamatan yang kita aspek-aspek keselamatan yang kita kena tahu. Bukannya semua orang tahu. So pastikan berkongsi ilmu berkongsi ilmu. Nombor 4, prepare evaluation report including failure statistic and recommendation. Okey, selalunya kadang-kadang dekat hospital sekarang dah ada sistem. Sistem ini, sistem maintenance ini dia akan boleh predict ataupun boleh ramalkan mana-mana peralatan yang akan berada dalam keadaan boleh dibuang ataupun boleh dinyahkan perkhidmatannya. Maknanya dia tak pakai lagi dah tak boleh pakai dah. Ini statistik apa semua, prepare evaluation report ni kadang-kadang ada yang manual, ada yang automatic. So kalau manual kamu kena belajar lah macam mana kamu menilai satu peralatan tu supaya dia sama ada dia boleh digunakan ataupun tidak. Banyak faktor Okey. Baik, ada pertanyaan? Tak ada yang atas ni. Mechanism to avoid failure, okey. Baik. Seterusnya, uptime dan downtime. Okey, nampak tak NXG ni? Nampak dia punya jadual ni? Dia punya nombor-nombor ni, nampak Okey. Uptime. Okey, uptime. Apa itu uptime? Macam saya cakap tadi, uptime adalah waktu ataupun masa di mana peralatan tu berada dalam keadaan baik dan sedang digunakan tanpa ada apa-apa gangguan dalam perkhidmatan. Dia tengah berjalan tu, dia tengah berfungsi tu. Tapi downtime pula waktu di mana peralatan itu berada dalam keadaan yang tidak sesuai untuk digunakan, sama ada dia rosak ke, dia ada masalah tertentu ke, spare part tak dapat ke, apa ke, itu kita kira sebagai downtime. Baik. Kalau kat sini downtime dia gunakan lebih kurang dalam dia menggunakan hari. Kadang-kadang kita gunakan hari. Di mana kalau kamu tengok untuk ini kita bagi contoh peralatan terapeutik. Ada yang 24 jam operating hours dia. So kira satu hari lah dia kalau dia gunakan maknanya 24 jam dia berfungsi ataupun 24 jam dia bersedia untuk digunakan. Okey, 24 jam. Dan 7 hari seminggu. Dia kena berada dalam keadaan 7 hari seminggu. Ni kita tengok ni dulu anesthesia unit. Apa anesthesia unit ni? Ni mesin bius. Mesin bius. Nak bius apa? Nak bius patient supaya tidur sebelum kita membuat operation. Okey. Mesin bius ni sorry. Okey, mesin bius ini anesthesia unit and vaporizer ini alat yang C, critical. Dan 24 jam kena bersedia dan 7 hari seminggu kena bersedia. Dan uptime untuk dia, maknanya dia kena berfungsi untuk alat yang kurang daripada 5 tahun. Ingat, alat yang kurang daripada 5 tahun. Uptime dia adalah 99%. Okey, macam inilah senang cerita. Bayangkan satu peralatan, 1 tahun ada 365 hari. Okey. 99% daripada 365 hari. Kita kira, tapi tak payah kita kira, senang je lah. 1% daripada 365 hari ialah 3.65 hari. Betul tak? Okey. So, kalau kamu tengok kat sini, uptime dia adalah 99%. Maknanya downtime dia adalah 1% daripada 365 hari. So, dalam conclusion yang kita boleh buat adalah dalam masa 365 hari, hanya 3 hari sahaja yang boleh rosak. Peralatan tu boleh rosak 3 hari je.
Maknanya kita tak boleh gunakan dalam masa 3 hari je. Selebihnya 360 berapa hari? 362 hari wajib dia berada dalam keadaan bersedia untuk digunakan. As simple as that, dia punya calculation dia. So, maknanya, peralatan ni memang kena tip-top lah, orang kata tip-top. Macam korang punya handphone kan, korang buka aja, angkat tekan, ada. Tapi ada hari bengong kan, handphone korang kena restart balik. Sama lah macam saya punya handphone. Asal hari ni macam pening kepala je handphone ni kan, kita restart balik. Itu tak apa. Memang ada waktu gila dia lah kan, orang kata kan. Okay. Tapi itu untuk peralatan yang 5 tahun ke bawah. Umur je 5 tahun ke bawah. Tapi kalau lebih daripada 5 tahun hingga 10 tahun, uptime dia menjadi lebih rendah, iaitu 95%. 95% ni, maknanya 5% dari, kalau kita tengok 365 hari, 3 darab 5, 15. Maknanya dalam 2 minggu lah dalam 14 hingga 15 hari, 16 hari lah dia boleh down. Maknanya downtime dia meningkat lah, downtime dia meningkat daripada 3 hari jadi 15 hari, 16 hari. So sebab apa? Sebab bila peralatan tu lebih daripada 5 tahun dah mula buat hal lah. Saya nak tanya, siapa handphone dia dah lebih daripada 5 tahun, angkat tangan. Tak ada? Tak ada yang lebih daripada 5 tahun? Handphone? Belum lagi. Siapa Tak yang ada. handphone? Tak ada siapa yang handphone dia bawah 4 tahun? Saya. Ramai yang Hanan ya. Kit. Okey. Siapa yang handphone dia memang bawah 3 tahun? Okey. Baik. Memang selalunya yang bawah 5 tahun, bawah 5 tahun lah memang hebat lah. Memang dia punya performance untuk medical device bawah 5 tahun memang insya-Allah tak ada masalah. Tapi bila dah masuk aja 5 hingga 10 tahun dah mulalah buat hal. Banyak spare part yang kena ganti, dan failure tu banyaklah. So dalam masa 5 hingga 10 tahun kita akan ready untuk gantikan dia lah. So kalau kita tengok kat sini, balik pada dia punya definition, uptime is a total time equipment normally required to be in clinical use, but downtime is the time the equipment is unavailable for clinical use due to failure or out of calibration. Itu je tentang uptime dengan downtime. Ada pertanyaan tentang uptime dengan downtime ni? Alright. Next kita pergi pada Quality Assurance Program. Quality Assurance Program ini adalah salah satu daripada cara-cara untuk kita menambahkan lagi kualiti dalam perkhidmatan kejuruteraan biomedical. Supaya dia menjadi satu penambahan kualiti berterusan lah daripada semasa ke semasa. Dan apa contoh-contoh je, contoh-contoh indikator ataupun contoh-contoh KPI ataupun Key Performance Indicator. KPI ni, KPI yang kita tunjuk kat sini ni, identify the KPI ni. KPI maksud dia adalah Key Performance Indicator. Di mana Key Performance Indicator ni maknanya indikator. Penunjuk aras, penunjuk. Indikator maknanya penunjuk aras kan. Di mana sampai tak aras yang sepatutnya kamu target. Contohnya macam ni, percent of PPM schedule completed as schedule. Katakanlah dalam hospital tu ada 10,000 peralatan.
10,000 peralatan, unit, 10,000 unit peralatan. So sepatutnya dalam setahun 10,000 unit tu wajib PPM-nya selesai. Maknanya PPM schedule completed as schedule, maknanya 100%. Sepatutnya secara ideal lah, secara idealnya 100%. 100% settle. Tapi tidaklah mungkin. Sebab apa? Ada peralatan yang rosak, ada peralatan yang nak dinyah tauliah. Maknanya kita tak nak guna je, nak buang dah. Ada peralatan yang setengah-setengahnya, ada peralatan yang hilang. Ada yang peralatan dirembat oleh doktor. Ada. Memang ada. Kes-kes macam tu ada. So macam PPM schedule ni kadang-kadang kita letaklah dalam 98%, 95% untuk setahun. So itu bergantung pada organisasi lah. Ni contoh-contoh je lah. Persen-persen yang sepatut kita penuhi. Macam korang lah belajar berapa persen. Macam target korang masa ujian ataupun masa masuk je kursus ni, subjek ni. Subjek apa? Biomedical Engineering Management. Aku nak dapat C je lah. Sekali dapat D. Janganlah macam tu. Target terus A. Korang-korang dapat A minus. Dapat A minus pun okey lagi. Janganlah target C. Target nak lulus je kan. Janganlah rugi. Dia macam ni lah nanti. Tak ada quality assurance program. Tak ada peningkatan diri lah kan. So harapnya macam tu lah. Letakkan target yang tinggi supaya kamu punya walaupun dapat rendah sikit tapi still dalam keadaan yang baik untuk diri kamu. Okay, the QAP shall consist of structure, process and outcome. Maknanya dalam QAP ni, dalam Quality Assurance Program ni, kamu kena ada structure macam mana kita nak target sesuatu benda ataupun objektif untuk kita ada satu objektif dan kita ada proses untuk mencapai objektif tu dan kita akan dapat result daripada apa yang proses yang kita jalankan. Dan kita akan ada review pula. Okay, betul tak proses ni? Nanti dia akan berulang-ulang lah. Baik. Quality Assurance Program ni saya rasa kamu tak ada pertanyaan, tapi bila ada pertanyaan apabila kamu kerja nanti nak buat apa, macam mana dia punya proses, itu nanti banyaklah kamu akan tanya masa kerja nanti. Okay. Tetapi kamu kena tengok yang ni pula, Maintenance Management Information System, MMIS kita selalu panggil. Maintenance Management Information System is used to manage all aspect of the biomedical engineering services. Inilah salah satu daripada proses di mana student praktikal. Kalau kamu praktikal nanti, ini salah satu daripada tempat di mana orang malas akan duduk di situ. Orang malas ni macam mana? Okay, student praktikal datang praktikal dekat satu tempat, dia malas nak ikut pergi buat servis. Terutamanya yang wanita lah. Ni saya cakap terus terang sebab saya pernah buat je ni. Saya pernah tengok sendiri kan. Sebab saya pernah kerja engineer, saya tahu. Yang perempuan malas nak ikut pergi hospital. Gelilah, takutlah, takut momok lah kan. So takut abang ngorat lah. Dia tak terbuka untuk pergi tengok macam mana buat servicing apa semua tau. So dia better duduk dekat office. So bila duduk kat office, mulalah dia capai handphone, mulalah dia tengok yang bukan-bukan ke, dia buat TikTok ke apa ke kan. Lalas orang semua panas. Kan? Staff-staff semua panas, dia kata okey, daripada kau tak ada kerja, kau pergi masukkan data semua ke dalam MMIS. Masukkan data apa? Contoh datanya adalah asset register, work order. Kalau kita buat kerja-kerja macam breakdown maintenance, PPM apa semua kena ada work order. Maknanya arahan kerja. Semua generate by system. Semua automatic. Kita kena print je daripada sistem, dia akan keluar. Sama juga macam PPM module, maintenance history module, supplier client register. So semua ni yang budak itu lah dia main handphone sangat, yang main TikTok banyak sangat, dia akan buat kerja ni.
So akhir LI nanti kita tanya dia kan, apa yang awak belajar? Okay, cik saya masukkan data je kat dalam MMIS. Kita tahulah dia student yang macam mana. Kadang-kadang sebab dia tidak bersifat ingin tahu. Dia malas. Dia nak duduk satu tempat je. Dia tak nak bergaul dengan kawan-kawan yang lain. Dia akan dapatlah kerja ini. So itu bukan satu sifat yang baik lah, dan bukan satu attitude yang baik dalam LI. So memang kamu akan belajar register, tapi kamu tak, sebenarnya kalau kamu terlampau banyak dengan benda ni, kamu tak akan belajar benda yang lebih hebat daripada sistem. Ada benda yang lebih hebat daripada itu. Contohnya, kalau korang pergi jumpa supplier kata, okay, nak kerja dengan aku tak? Okay, nak, gaji besar. Rugilah kan sebab asyik duduk kat office kan. Baik, ada apa nak tanya maintenance management system ni? Ada lagi okey. So saya terangkan sikit je. Kalau kita tengok dalam ni, kita ada asset register. Ingat tak tadi saya cerita ada 10,000 peralatan dalam satu hospital. So 10,000 peralatan dalam hospital tu, semua information dia ada kat dalam asset register. Sama ada dia dah dibuang, baru beli, akan dibuang, sedang dibuang, sedang digunakan, semua ada dalam ni asset register ni. Work order tu tadi saya dah cakap tentang schedule maintenance, semua ada arahan kerja iaitu work order ni. Dan PPM module pun sama juga, selalu dalam work order juga. Dan maintenance history juga, untuk satu peralatan semua dia punya sejarah maintenance dia ada dekat dalam sistem. Sama ada dia pernah buat PPM berapa kali setahun, dan berapa kali rosak, berapa kali tukar peralatan, berapa kali tukar spare part dan harga spare part tersebut. Ini semua ada. Seterusnya supplier client register. Ini adalah register ataupun senarai daftar semua supplier yang ada dekat Malaysia yang berkaitan dengan barang yang kita beli. Sebab apa? Kita nak dapatkan spare part yang ataupun aksesori yang original. Kita kena cari sama ada pengeluar ataupun supplier, pembekal yang original lah, yang dapat straight daripada pengeluar. Kalau kita akan dapat yang tak original, kita takut dia membahayakan pasien pula. Okay. Ni cerita pasal warranty. Okay, saya nak tanya kamu semua. Siapa yang tahu berapa lama warranty handphone dia? Angkat tangan. Kamu beli handphone dulu, kamu ingat tak berapa lama kamu punya warranty handphone? Angkat tangan. Setahun. Setahun? Ada yang lain? Ada yang 2 tahun? Oh, ada yang tak ada tak ada yang 2 tahun Okey. Ada yang tak tahu ada warranty ke tak? Ni ramai yang tak nak ngaku Sebenarnya dia tak tahu pun. Dia tengok belakang kan. Dia tulis belakang ada Apple kena gigit, yang tu dia suka. Dia tak fikir pun pasal Apple kena gigit tu original ke tak, warranty berapa tahun. Dia tengok Apple kena gigit je kat belakang kan. Itu sebenarnya salah satu daripada budaya yang tak bagus untuk budak teknikal macam kamu. Kamu kena tahu warranty dia berapa lama. Sebab apa? Itu adalah hak kamu sebagai pengguna, di mana kalau rosak kamu boleh dapat gantian ataupun alat ganti yang original, dan juga ataupun gantian handphone yang setara dengan apa yang kamu gunakan. So selalunya kalau kadang-kadang dia fikir dia dah kaya sangat, baru setahun handphone rosak, dia tak pergi warranty lah, dia tukar handphone baru. Belum sampai setahun kadang-kadang handphone tu rosak,
Dia ganti je. Dia beli je dengan yang baru. Rugi Sangat-sangat rugi. Dia kira membazir lah. Dan membazir itu amalan. Amalan siapa? Pandai-pandai korang je. Amalan manusia Okey lah. Amalan manusia. Tapi rakan kepada siapa? Kita tahu-tahu sendiri kan. So, dalam warranty period ini dalam warranty period ni kita cerita dalam konteks medical device pula, iaitu apa dia? All fault occurring within the warranty period are detected, reported and repaired under warranty provision. Baik, dalam warranty ni, kamu sebagai seorang BTP, Biomedical Technical Personnel, kamu kena tahu peralatan ini berapa lama warranty dia. Nombor satu, kamu kena tahu berapa lama warranty dia. Warranty selalunya perubatan-perubatan kamu kena tanya dekat supplier. Kadang-kadang ada yang setahun, ada yang 2 tahun. Selalunya sekarang kebanyakannya 2 tahun. Dan ada juga yang 5 tahun. Dan ada juga yang limited warranty. Okey, contohnya warranty untuk semua peralatan ni 5 tahun. 2 tahun. Tetapi untuk motor dekat dalam equipment itu, kita warranty dia 5 tahun. Kamu kena tahu macam tu. Kadang-kadang ada warranty yang jenis macam tu. So kalau rosak motor dia dalam tahun keempat, kamu boleh minta ganti lagi. So kamu boleh minta ganti barulah motor tu dalam equipment tu. So kita kena tahu tu warranty. Nombor satu, kita tahu berapa lama warranty tu dan apa content warranty tu. Macam saya cakap tadi, motor saja 5 tahun, yang lain 2 tahun aja. Macam tu. So kamu kena, kalau ada apa-apa fault occurring within the warranty period, kamu kena detect, report dan repair. Itu fungsi kamu. Itu tanggungjawab kamu. On behalf of user. So user akan beritahu, rosak lah, baru beli pun dah rosak kan. Memang kan, beli daripada mana dah, tapi kamu kena uruskan segala-galanya dengan supplier dan user. Kena telefon supplier cakap, barang you rosak lah. Kan, barang you baru 5 bulan je dah rosak kan, apa benda ni kan. Tak adalah kita cakap tu. Kita cakap je lah barang dah baru 5 bulan, kita ada detect satu ni masalah ni. So dia kena datang lah, dia kena gantikan ke, dia kena repair dan sebagainya. Selain daripada tu, PPM, Plan Preventive Maintenance pun diorang kena buat dalam masa 2 tahun tu, diorang yang buat lah. Kamu kena pastikan diorang datang dan buat PPM tu. Dan kita kena tengok juga ada tak upgrade sistem. Kalau ada upgrade sistem dalam tempoh warranty, kamu kena minta. Ada tak spare part baru? Ada spare part yang kena tukar. Spare part kena tukar, kamu kena tengok juga semua tu. So warranties ni memang satu benda yang agak rumit tapi seronok. Sebab apa? Kamu akan jumpa orang-orang baru dalam biomedical. Dan kalau kamu malas nak bekerja kat hospital tu lagi, tanyalah orang yang warranty datang ni, kau ada company, tempat kau tak ada tempat kosong ke? Tak ada kerja kosong ke? Tanya kan. Ada kerja kosong tak tempat kau? Ada ni company nak cari satu lagi engineer ataupun satu lagi technician. Kau apply lah. Minta kau punya resume. Dah untung kan? Untung dapat tempat kerja baru. Okey. Itu cara dia lah sebenarnya. Baik. Ada pertanyaan tentang management of warranties ni? Okey? Boleh teruskan? Last kali ni last kali. Ke nak lagi? Last. Okey. Baik, ini pula adalah disposal of active medical devices. Okey. Instead of yang kita belajar sekarang ni MS 2058,
ada satu lagi Malaysian standard yang kita panggil sebagai Guidance on Disposal of Medical Devices, iaitu MS 2650 2015. Ini adalah salah satu daripada usaha kerajaan untuk memastikan bahawa peranti perubatan dibuang ataupun dibuang dengan cara yang betul. Sebab peranti perubatan ni lah yang antara yang berbahaya lah, di mana kita ada chemical, kita juga ada biohazard, kita juga ada mechanical hazard, kita juga ada electrical hazard. So medical device ni semua ada kat dalam tu. So kalau nak buang pun tak boleh buang macam buang sampah dekat tong sampah. So dengan adanya Malaysia Standard ini, kita boleh memastikan bahawa peralatan medical ini kita buang dengan cara yang betul. Contohnya kalau kita tengok kita tengok jadual ni. Bukan jadual, flowchart. Flowchart yang sebelah sini. Iaitu kita ada start. Okey, start macam mana? Peralatan tu peralatan tu nak dibuang Okey, kita kena pastikan medical device intended for disposal, lepas tu waste identification. Kita kena identify peralatan tu. Apa waste yang ada dekat dalam tu, ada ataupun apa sampah yang boleh diasingkan melalui peralatan tu. Contohnya macam peralatan radiologi. Kita nak buang X-ray ni, nak buang X-ray, general X-ray. X-ray ni mana aku nak buang dah sebesar-besar alam macam tu kan. So kita kena pastikan, kita kena buat identification. Mana satu sampah yang boleh kita buang dekat dekat tempat yang betul. Contohnya kita kena pastikan dia schedule waste ataupun unscheduled waste. Apa maksud schedule waste ni? Schedule waste ni adalah sampah yang masuk dalam jadual Jabatan Alam Sekitar. Jadual Jabatan Alam Sekitar ni adalah sampah-sampah yang berbahaya. Sama ada sampah itu sampah bentuk kimia, sampah bentuk mechanical, sampah bentuk hazard, biohazard ataupun sisa klinikal ataupun lain-lain. Dia kalau ada dalam jadual tu aja, korang dah tak boleh lah buang sampah tu dekat tong sampah biasa. Dia kena asingkan. So kalau dia kata schedule waste, yes, kamu kena require decontamination tak? Maknanya kita kena nyah kuman tak? Terutamanya apa? Ni clinical waste. Clinical waste ni kita kena pastikan bahawa kita nyah kuman dulu baru boleh kita buang. Kalau tidak berbahaya pada orang yang handle sampah tu. Kalau yes, dia akan turun ke bawah macam-macam lagi lah. Lepas tu, tapi kalau no, barulah kita boleh buang dekat solid waste. Contohnya apa? Peralatan tu ada stiker. Stiker tu boleh buka dan kita buang dekat tong sampah biasa. Okey, tak apalah. Dia macam X-ray ni, yang susahnya contohnya macam tube. X-ray tube, nak buang kat mana? Takkan nak buang kat tong sampah kan? Dia kena buang secara mengikut ni lah, mengikut undang-undang lain. Bukan setakat undang-undang ni, dia kena ada Akta Perlindungan Sinaran. Nanti korang belajar lah. Nanti korang belajar pasal Akta Perlindungan Sinaran. Boleh tanya siapa yang ajar tu macam mana nak buang tube X-ray. Sebab korang radiologi kan. Nanti korang belajar lah benda tu. So kalau ada schedule waste kita akan panjang dia punya requirement dia sampailah bawah ni. Dia ada decontamination possible, then identify type of schedule waste, lepas tu schedule waste management. So certain sampah yang clinical, okay, ada cara dia macam ni kita handle. Certain sampah yang bentuk mechanical, yang besi apa semua, okay, kita ada cara dia. Kalau ada yang chemical, kita akan ada cara dia sendiri. Kalau kita cerita kat sini panjang sangat, 3 hari 3 malam pun tak habis. So untuk kamu ketahui sahaja, daripada medical device tersebut, kita akan asingkan daripada schedule waste ataupun unscheduled waste.
Itu saja yang kamu kena faham. Baik, ada apa pertanyaan? Okey, kalau tak ada, kelas kita setakat ni dululah. So, nanti kalau ada nota ni saya akan masukkan dekat dalam ni lah. Saya dah confirmkan nota ni okey. Saya akan masukkan ke dalam group. Nampaknya 2 orang tak datang gini kan. Okey, tak apalah. Nanti kita rekod je lah. Okey. So, apa-apa pun saya ucapkan selamat bercuti. Dan sila jaga SOP. Ingat nasihat saya tadi pasal kalau ada yang bergejala ataupun yang tak bergejala pun bolehlah mengasingkan diri dulu dalam sehari, 2-3 hari ke kan sama keluarga. Dan lepas tu baru boleh enjoy lah. Makan limau sama-sama. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, sir. Okey, sama-sama.